Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Para penonton yang dihormati sekalian, ini adalah sambungan kepada siri perbincangan kita tentang ekonomi dalam siri perbincangan mengenai perubahan ekonomi umat Islam di Malaysia mengambil sempena dengan perubahan-perubahan baru, termasuklah kelaziman baru ataupun normal baru yang dikatakan itu. Sebelum ini kita ada 2-3 siri dan sekarang ini kita akan narrow down. Kita akan bincang dengan secara yang terperinci produk-produk yang dikatakan sebagai produk ekonomi Islam yang boleh memberi sumbangan yang begitu berkesan dalam memajukan ekonomi Islam di kalangan umat Islam. Jadi kita sekarang ni kita ada panel tetap kita iaitu Prof Mukhtar dengan Prof Nazari. Assalamualaikum kedua-duanya. Dan kita ada 2 panel jemputan iaitu Dr. Ridwan dan Tuan Haji Hisham. Mungkin format kita 2 tetap dan 2 jemputan. Tidak semestinya kita jemput sekali saja Dr. Ridwan dengan Tuan Haji Hisham. Mungkin ada masa yang sesuai, kita jemput lagi. Dan saya akan bergu dengan Tuan Zakaria Samila, seorang bekas hakim Mahkamah Syariah, ketua hakim, pendaftar Mahkamah Syariah, ketua pendakwa di Mahkamah Syariah Sabah, tapi sekarang ini sudah bertugas di Kuala Lumpur. Jadi saya nak mulakan soalan ini kepada Prof Puan Mukhtar dululah tentang sebagai satu instrumen ekonomi bagi umat Islam di Malaysia, apakah dakwaan bahawa zakat dan wakaf ini betul-betul satu instrumen ekonomi yang sudah teruji ataupun kita masih lagi acah-acah mengatakan secara teorinya yes, tetapi secara praktikalnya mungkin tidak lagi memberi suatu jawapan yang jelas kepada apa yang akan kita bincangkan. Silakan Prof Wan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Ambil 5 minit ya. Ya. Kedua-dua jentera ekonomi Islam, zakat dan wakaf, seluruh dunia sekarang sudah pun diakui boleh memainkan peranan yang cukup sentral, yang cukup perdana dalam ekonomi manusia. Kerana rata-rata di dunia ini, jentera zakat dan wakaf sudah pun terjentera dalam suatu keperintahan negara dan masyarakat terima. Dia perkara lama. Jadi hal jenteranya tidak ada masalah. Sudah pun diterima, sudah pun diakui zaman berzaman. Jadi kepada di Malaysia, jentera zakat sangat-sangat mantap. Pelaksanaannya, pengagihannya, sehingga kan banyak asnaf pun sudah berjaya dikeluarkan daripada kedudukan asnaf mereka. Alhamdulillah. Maknanya sekarang ni sudah menjadi pembayar lah. Sudah. Okey. Cuma jentera zakat ini dalam ekonomi Islam perlu kita mantapkan lagi sebagai pemangkin lagi. Pemangkin ini adalah sesuatu entiti yang akan mempercepatkan sesuatu. Konteks kita mempercepatkan ekonomi ke arah mana? Ke arah melaksanakan macam Syekh Zakaria kata itu, melaksanakan segala urusan mendukung 5 maqasid syariah. Itu yang pentingnya. Okey. Jadi itu zakat. Saya tidak khawatir sangat tentang zakat. Yang saya khawatir ini ialah wakaf. Khawatirnya kerana terlampau lama wakaf ini disembunyikan daripada melaksanakan di peringkat ekonomi yang berteraskan kepada wakaf. Ini gerakan-gerakan yang nak menjatuhkan ekonomi berdasarkan jentera Islam. Saya ingatkan di sini bahawasanya wakaf, zakat dan segala macam yang berteraskan Islam bukan untuk orang Islam sahaja. Itu perkara yang kita kena perbetulkan. Segala apa yang kita bincangkan ini ialah untuk semua rakyat di mana-mana negara yang mahukan urusan mendukung 5 maqasid syariah itu. Dia akhirnya berteraskan kepada suatu kebertanggungjawaban negara itu, pengurus negara itu, rakyatnya, pemikir dan segala macam. Justru saya ingin nak buat sedikit pembetulan daripada pemikiran saya. Tajuknya itu peranan ekonomi zakat dan wakaf. Peranan itu saya kira nak sentuh sedikit. Kalau kita guna peranan, kita semacam cuba nak mencari ruang untuk masuk dalam jentera yang sedia ada yang perdana sekarang. Jadi kita kata peranan. Alhamdulillah kita bukan lagi dalam kerangka pemikiran berperan ataupun berperanan ataupun menjadi orang yang memangkinkan sesuatu, tapi saya nak sebutkan di sini kita bertanggungjawab sebagai muslim-muslim untuk menjenterakan semua penjenteraan ikut ekonomi yang memberi kekuatan kepada mendukung 5 maqasid syariah. Okey. Tapi bukan peranan lagi, dia tanggungjawab. Ini besar. Kalau mengikut Syekh Qardawi dalam buku dia, dia menggunakan perkataan fungsi. Fungsi ya. Okey tak? Cuma fungsi itu saya tak berapa suka, minta maaf. Okey. Kerana dia daripada perkataan function.
Saya lebih suka kepada tanggungjawab. Sebab inilah peranan seorang Islam. Dia hanya bukan berfungsi tapi dia menggerakkan. Sepertinya kita buat solat dan zakat. Iqamas salat wa atuz zakah. Iqamas salat dia, kalau bahasa orang putih, dia bukan fungsi, dia institutionalization. Dia menginstitusi. Dia memastikan dianya berada atas landasan jentera pemerintahan negara. Pelaksanaannya dengan orang-orang yang sedar. Ini bukan satu yang menempel ataupun turak. Dia adalah asas. Asas kepada kewujudannya sebagai seorang yang bagi ilmu tentang ekonomi, iaitu hubungan sesama manusia. Hubungan sesama manusia ini kalau kita rujuk kepada apa yang saya suka rujuk, saya suka kata hablum minallah wa hablum minan nas. Kalau tidak ada hablum minallah, hubungan sesama manusia ini tidak ada arti dan maknanya, maka dia tidak akan boleh berpaksi kepada urusan mendokong 5 maqasid syariah. Okey Prof Wan, kita stop situ dulu Boleh. Kita nak pergi kepada Prof Naziri. Itu teori dan wisdom daripada Prof Wan. Mungkin dia kata bukan fungsi tapi tanggungjawab dan ada apa semua sekali. Secara falsafah dan teorinya okeylah. Tapi apakah dalam melaksanakan instrumen ini kita mempunyai apa yang disebut sebagai dasar ataupun amalan yang sudah betul-betul stabil yang senang dilalui oleh siapa saja yang berminat, ataupun kita masih meraba-raba, maknanya tidak ada highway yang jelas untuk kita lalui. Terima kasih Tok. Mungkin pertama sekali kita bincang pasal zakat dulu. Jadi yang saya perhatikan, kalau kita tengok dari segi jumlah kutipan zakat, kalau di Selangor pada tahun 2018 lebih kurang sikit daripada 700 juta. Kalau di wilayah di Selangor pula adalah 794 juta, kurang sikit daripada 800 juta. Jadi jumlahnya kalau kita tengok sekali imbas banyaklah. Hampir 400 juta dan juga telah diagihkan dengan baik. Dan saya adalah berbincang dengan di dua tempat itu dan ada orang tak faham, dia ingat bahawa ada ada salah guna kuasa ataupun salah guna duit membeli bangunan ataupun membeli van dan sebagainya, office. Tapi itu semua adalah soalan kecil lah. Sebab itu pun memang hak mereka untuk membeli van dan sebagainya, lori dan peralatan canggih itu tak ada masalah sebenarnya. Jadi pengajian kepada orang miskin tidak ada masalah, dilakukan dengan baik sekali. Tapi kenapa yang kita banyak mempunyai masalah di kalangan orang-orang masyarakat, di kalangan masyarakat yang salah satu sebabnya ialah kerana bukannya masalah zakat itu, tetapi adalah dari segi masalah sendiri, masyarakat itu sendiri yang berbelanja lebih daripada apa yang mereka perlukan. Mereka meletakkan diri mereka di dalam kesusahan yang sepatutnya tidak wujud kesusahan tersebut. Kita tahu bahawa salah satu daripada asnaf zakat adalah orang yang berhutang. Contoh tetapi kalau kita ambil jumlah hutang isi rumah di Malaysia, tadi saya sebut tadi bahawa kutipan zakat di Selangor banyak saya lihat tu, Selangor dan juga wilayah kan. Dua-duanya pun tak sampai kalau kita jumlah dua-dua tak sampai 2 bilion. Kalau kita campur daripada semua negeri, saya tak pastilah, mungkin kita dapat 5 bilion lebih kurang. Mungkin itulah, saya tak kuat. Tetapi jumlah hutang isi rumah yang mengatakan bahawa mereka itu sebenarnya layak untuk mendapat bantuan zakat. Tetapi jumlah hutang isi rumah di Malaysia adalah lebih daripada 1,000 bilion. Lebih daripada 1,000 bilion. Kutipan zakat hanya seluruh Malaysia kemungkinan lebih kurang 5 bilion sahaja ataupun kurang. Sebab di Selangor tak sampai 1 bilion, di wilayah tak sampai 1 bilion. Jadi mungkin kurang lebih 5 bilion.
Tetapi hutang isi rumah adalah lebih daripada 1,000 bilion. Jadi menunjukkan bahawa masyarakat kita, kalau dalam zaman Rasulullah SAW sangat berbeza, sebab zaman Rasulullah SAW, zaman sahabat, bukan zaman Khilafah Abbasiyah dan sebagainya, dia boleh gunakan dia boleh gunakan zakat itu untuk menyelesaikan masalah orang-orang berhutang dan sebagainya, sebab tahap hutang dalam masyarakat pada masa itu adalah tidak setinggi yang kita ada sekarang ni. Yang kita ada sekarang ni adalah sangat tinggi sebab kita ada satu industri hutang yang besar. Di zaman dahulu tidak ada industri tersebut. Jadi sekarang ni kalau saya bandingkan sekarang, saya pernah sebut dahulu, harta wakaf pula, harta wakaf di Malaysia, saya kira dulu lebih kurang 5-6 tahun dulu lebih kurang 4 bilion gitu. Sekarang saya rasa dah naik kemungkinan besar, tapi saya rasa lah, saya tak buat yang terkini, kemungkinan kurang daripada 10 bilion. Kurang daripada 10 bilion. Kita wakaf seluruh Malaysia yang didaftarkan dengan wakaf kan. Tetapi aset industri riba di Malaysia adalah hampir 4,000 bilion. 4,000 bilion. Jadi banding dengan tak sampai zakat tadi tak sampai 5 bilion. Kalau wakaf pun tak sampai 10 bilion. Katakan kita tak letak 10 bilion, maksimum lah saya boleh agakkan. Tetapi aset industri riba yang sebenarnya semuanya adalah hutang itu adalah 4,000. Jadi kalau kita 10 panggil 4,000, sangat jauh bezanya. Jadi oleh kerana itu, masyarakat kita dalam keadaan yang payah. Jadi bila dia payah, dia kata bahawa zakat dan wakaf tidak dapat menyelesaikan masalah. Sebenarnya punca masalah itu adalah kerana masyarakat kita telah memperkembangkan industri riba dengan begitu cepat. Dan perkembangan dia jauh lebih cepat dengan perkembangan wakaf, sebab memang itu nature industri tersebut. Prof Nazari, boleh saya mencela? Ya, sila. Okey, begini, kita sedang membicarakan peranan zakat dan wakaf sebagai satu dalam sektor ekonomi. Okey, Prof sudah cerita tentang collection zakat dan juga dana daripada wakaf, dana cair, dana dalam bentuk aset. Tetapi sejauh mana zakat dan wakaf di Malaysia ni menyumbang kepada kitaran ekonomi Malaysia? Kitaran saya yakin dia memang menyumbang, tetapi dari segi kita nak tengok kesan dia, kita susah nak nampak. Kita nak tengok kesan dia susah nak nampak sebab dia telah ditenggelami oleh masalah akibat daripada sistem riba. Kita tengok kemiskinan di Malaysia sebagai contoh. Saya buat kiraan kemiskinan di Malaysia. Saya pakai kaedah kemiskinan yang digunakan di negara barat, sebab di Malaysia dipakai absolute poverty line. Bila pakai absolute poverty line, dia kata bahawa orang yang mempunyai isi rumah yang berpendapatan bawah daripada RM980 sebulan sahaja miskin. Kalau atas daripada RM980, maknanya katakan RM1,000, katakan RM1,500, itu tidak dikira miskin di Malaysia. Oleh kerana itu, kalau kita tengok statistik kemiskinan di Malaysia, dia hampir kosong. Sebab jarang orang mempunyai pendapatan kurang daripada RM1,000. Tetapi kalau duduk di Kuala Lumpur, kalau ada gaji RM1,500, boleh hidup ke? Tak boleh hidup kan? Jadi saya tak pakai kaedah Malaysia absolute poverty line itu, saya tak pakai. Saya pakai kaedah dipanggil dalam bahasa Inggerisnya relative poverty ataupun kemiskinan relatif, iaitu yang mempunyai pendapatan kurang daripada 60% daripada median income. Median income di Malaysia adalah lebih kurang RM5,000. Kalau 60% lebih kurang RM3,000. Jadi sekarang ini, siapa yang mempunyai pendapatan kurang daripada RM2,600, itu dikira miskin. Bila saya kira itu semua, di Malaysia, kadar kemiskinan di Malaysia adalah lebih daripada 20%. Kalau kita pakai kaedah kiraan itu, lebih daripada 20% rakyat Malaysia adalah miskin. Jadi kenapa tinggi betul kemiskinan di Malaysia? Kenapa pendapatan sebanyak RM1,500 tak mampu duduk di Kuala Lumpur? Kalau duduk gaji RM2,000-3,000 pun tak mampu duduk di Kuala Lumpur, dia akan jadi miskin. Kalau kita nak harapkan kepada zakat dan wakaf untuk menyumbang kepada penyelesaian masalah itu,
Dia tak akan dapat menyelesaikan sebab apa? Kenapa RM1,500 tak cukup? Kenapa RM2,000 tak cukup? Ini adalah kerana kita kena kaji kaedah cost of living ataupun kos sara hidup. Kos sara hidup di negara kita sangat tinggi. Pendapatan tak cukup untuk membayar kepada kos sara hidup. Kenapa kos sara hidup tinggi? Ini berkait rapat dengan nilai mata wang yang telah jatuh. Bila nilai mata wang jatuh, gaji banyak RM3,000 pun tak cukup nak hidup sekarang ni. Sekarang ni harga pun sama sekarang ni kita tahu lepas COVID, harga makanan asas pun dah naik dan begitu cepat. Jadi kemungkinan besar gaji yang lebih kurang memang tak cukup sekarang ni. Cakap tu dulu. Sistem. Saya nak bagi tahu ni kenapa yang tak cukup itu kerana sistem, bukan kerana salah zakat ataupun wakaf. Kalau kita mengharapkan zakat dan wakaf untuk menyelesaikan masalah kemiskinan masyarakat di dalam sistem riba yang begitu besar, memang jadi kita salah fokus. Kalau kita fokus kepada zakat saja, tapi tidak fokus kepada punca masalah tersebut. Okey, Prof. Jadi saya cuba buat satu kefahaman. Prof Wan kata pertanggungjawaban terhadap memperkukuhkan institusi zakat dan wakaf ini tidak berjalan dengan baik di kalangan masyarakat Islam. Mungkin setengah daripada masyarakat Islam melihat ia berfungsi sebagai kewajipan agama, tak ada hubungan dengan ekonomi, sosial dan sebagainya. Prof Naziri kata fungsi zakat dan wakaf itu telah dinegatifkan oleh persekitaran, oleh attitude para aksnaf dan sebagainya, sehingga peranan yang boleh dimainkan oleh zakat dan saya nak minta jadi tidak cukup sempurna kerana gelagat itu. Jadi saya nak tanya Dr. Ridwan, cuba bagi ulasan kepada satu dua perkara yang menjadi masalah awal dalam perbincangan kita. Maknanya kita belum mempunyai suatu jalur yang jelas untuk kita ikuti bagaimana kita nak implementkan zakat dan wakaf ini sebagai satu instrumen yang betul-betul efektif. Terima kasih Prof. Izinkan saya share screen. Okey. Dah keluar ke screen? Sana. Okey, nampak. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kasih Prof. Dr. Mokzodi, Okey. Tak apa. Dan sebagainya. Sebagai panel. Ya. Izinkan saya berkongsi sedikit berkaitan dengan implementasi ataupun peranan wakaf dalam dan wakaf dan konteks pembaharuan ekonomi. Saya lihat dari sudut implementasi konteks di Malaysia ini belum nampak jelas model zakat dan wakaf di Malaysia. Jadi perlu diwujudkan satu arah tuju yang jelas ke mana kita nak drive zakat dan wakaf. Dan insyaAllah saya yakin Prof, oleh panel sekalian, masyarakat memang meyakini institusi zakat dan wakaf, dan mereka nak lihat institusi zakat dan wakaf ni dimartabatkan di bumi Malaysia ini. Namun model Malaysia ni tak nampak lagi. Jadi saya lihat di sini dalam cadangan perubahan dasar ekonomi sekiranya berkaitan, kita selama ini fokus kepada zakat dan wakaf dari sudut tradisional. Dan kita mungkin sama ada kita kurang faham ataupun kita tidak bersungguh-sungguh melaksanakan zakat dan wakaf ekonomi ataupun zakat dan wakaf based ekonomi. Jadi di peringkat ni saya nak cerita pengalaman saya, apa yang kita dah bantu kerajaan persekutuan. Peranan yang dimainkan oleh JAHA sangat penting. Ini institusi yang sangat penting di Malaysia. Ada dua institusi penting yang kita faham, satu JAHA dan satu lagi Majlis Agama Islam setiap negeri.
Dan kita kena faham bahawa zakat dan wakaf ni adalah amanah tunggal di setiap negeri-negeri di Malaysia ini. Okey. Peranan yang telah dimainkan oleh Jauhar adalah pertama sekali insya-Allah seharusnya dibentangkan dalam undang-undang wakaf ini tahun lepas. Tertangguh, seharusnya dibentangkan bulan Mei ini pun tertangguh, dan kita mengharapkan sama-sama kita berdoa sepanjang Ramadan ini moga undang-undang wakaf di peringkat wilayah ini dapat dibentangkan di Parlimen pada bulan Julai akan datang. Ini sangat penting ya Prof ya. Okey. Kenapa sangat penting? Sebab kita nampak undang-undang zakat itu ada, tetapi keseragaman masih belum wujud di peringkat zakat. Itu juga untuk urusan wakaf. Keseragaman setiap negeri, ada yang negeri ada enactment undang-undang, ada yang tidak ada. Tetapi di peringkat perjanjian persetujuan seharusnya apa dilaksanakan adalah perundangan yang khusus, di mana bukan ada melihat perspektif zakat dan wakaf tradisional, tetapi melihat dari sudut masa depan zakat dan wakaf, khususnya dalam konteks wakaf based economy. Jadi ini kita mengharapkan satu pembentangan yang dapat dilaksanakan untuk sisi parlimen yang akan datang. Kedua, bagi menganjakkan wakaf, selama ini kita dapati bahawa Malaysia adalah institusi negara pertama yang melaksanakan tax rebate untuk zakat. Dan Malaysia alhamdulillah juga adalah negara pertama. Kita bukan nak jadi bangga jadi negara pertama, Prof. Tetapi kita nak katakan bahawa ada ruang-ruang di mana kita boleh zakat dan wakaf dari sudut ekonomi. Bagaimana caranya? Salah satu caranya adalah dengan berusaha mewujudkan pengecualian cukai ataupun wakaf tax rebate, di mana benda ini juga telah dibentangkan di Parlimen pada bulan Oktober 2019 dan seharusnya dilaksanakan berkat kuasa 1 Januari 2020. Sudah dilaksanakan. Jadi dalam penelitian saya menjangkakan sekiranya kita all out di peringkat wakaf, kita all out, insya-Allah saya yakin kita boleh dapat sekurang-kurangnya 2 bilion cash wakaf tunai seluruh Malaysia. Kalau data yang Profesor Nazari sebut tadi berkaitan dengan collection zakat, tak salah saya pada tahun 2018, data yang kita ada walaupun tidak komprehensif, keseluruhan zakat collection di Malaysia adalah sebanyak 2.83 bilion. Tetapi menurut ceritakan, Prof ya, sahabat-sahabat panel sekalian, bila dalam satu kajian yang dibuat oleh UKM yang berkaitan dengan zakat pendapatan, hanya selama 28% sahaja rakyat Malaysia yang membuat potongan gaji ataupun membuat potongan cukai zakat untuk pendapatan. Jadi ke mana perginya 71.3% tu? Dan cuba nilaikan, kalau 28% saja yang membuat potongan cukai pendapatan boleh generate hampir 1 bilion contohnya, maka kita yakin kalau semua rakyat Malaysia yang makan gaji, walaupun ada khilaf, kita tolak tapi persoalan khilaf lah Prof ya. Kalau semua bersetuju, maksudnya kita, insya-Allah kita zakat pendapatan kita akan lebih daripada 3 bilion setahun. Jadi ini inisiatif yang peringkat kerajaan persekutuan dan Jauhar yang telah dilaksanakan, dan insya-Allah kita harap membuahkan hasil lah. Dan saya ingin kaitkan juga dengan kita kena usahakan sama-sama dalam mazhab negara bagaimana kita modern Islam dan budaya di tanah Melayu ini, di tanah Malaysia ini, dengan menggunakan apa yang kita panggil dalam Quran baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yakni sebuah negara yang sangat baik di mana Rabb-Nya Maha Pengampun. Jadi macam mana nak mencapai sebuah negara yang baik di mana Rabb-Nya yang Maha Pengampun adalah rakyat itu sendiri hendaklah orang-orang yang mendekati diri dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang Prof Wan sebut tadi. Itu ada hubungan hablunallah dan juga hablum minannas. Jadi dalam konteks pembinaan ekonomi berdasarkan zakat dan wakaf, keuntungan bukanlah faktor utama. Menjadi keutamaan kita adalah kemakmuran. Jadi kemakmuran adalah teras, bukannya keuntungan. Maksud saya bukan untung itu tak penting, tetapi kemakmuran akan menjadi perhatian kita. Okey, kita kalau setakat dulu, nanti kita sambung lepas ni kan. Round pertama ni saya nak pergi kepada Tuan Haji Syam. Saya nak sambung yang Dr. Ridwan kata tadi tentang saya nak tanya masalah dia sebut yang jabatan jabatan wakaf Jauhar ni.
orang tak suka dengan saya selalu sentuh institusi keuangan Islam, institusi Islam ni. Saya lama tak dengar nama Jauhar ni. Apa cerita dia sekarang, Tuan Haji Hisham? Boleh ulas sikit ke? Betul ke Dr. Ridwan kata Jauhar berusaha sekian, tapi dah lama tak muncul. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Saya sebenarnya untuk Tuan Prof, saya adalah accountant by profession. So saya Jauhar ni pun saya baru dengar dan saya pun join Ahli Lokal Mufarat di Jauhar. Tapi apa yang saya nak katakan, Jauhar ni adalah satu inisiatif yang dibuat untuk menyusun semula wakaf. Jadi saya tertarik dengan semua ahli panel yang bercakap tadi. Yang pertama tentang approach kita. Sebab kita mesti tahu satu, di Malaysia ni daripada Mula Merdeka sehinggalah ke hari ini, sistem yang ada pada kita adalah sistem yang dibina oleh golongan penjajah dahulu. Kita tidak pernah memulakan sistem yang dimulakan dengan Islam. Jadi kita menggunakan, bila tahun 1981, kita ada sistem Bank Islam ditubuhkan. Bank Islam tu sebagai tempelan kepada sistem yang kita dah ada. Jadi kalau kita nak jalankan satu sistem Islam, wakaf Islam. Sebab tu bagi saya definisi wakaf itu adalah Islamic Social Finance. Maknanya Islamic Social Finance untuk kita. Kalau kita tengok data yang dikeluarkan oleh Bank Negara, oleh World Bank tahun 2011. Di Amerika, jumlah contribution charity, wakaf ni adalah charity, 2% daripada GDP dia. Tetapi kalau kita ambil jumlah cross border wakaf, di mana negara-negara umat Islam di seluruh dunia adalah negara-negara yang miskin, yang tidak ada jumlah cross wakaf, maknanya transfer daripada negara-negara kepada negara lain adalah 4 kali berjumlah $1 trillion. Banyak tu. Okey, faktor yang kedua, kita talking about bila wakaf, kalau di Malaysia kita ada ruang lingkup undang-undang. Di mana undang-undang kita ada Majlis Agama Islam, kita ada macam-macam. Tidak apalah, itu hal yang lain, saya tak nak sentuh. Apa yang saya nak katakan di sini, di seluruh dunia kita terkenal dengan philanthropist. Jadi golongan philanthropist, dia tak perlu undang-undang, dia keluar. Tapi kita cuba jadikan philanthropist itu kita Muslim ni as a philanthropist. Jadi kita tidak perlukan undang-undang, kalau nak buat sesuatu mesti dapat approval. Okey. Yang ketiga, kenapa saya kata macam tu? Saya telah menjalankan projek-projek wakaf yang berbentuk mikro, kecil, yang practicality. Sebab saya adalah yang dipertua Persatuan Ibu Bapa, yang dipertua Muafakat. Jadi mikro di sini, apa yang saya katakan, di kalangan komuniti itu mesti diwujudkan wakaf. Wakaf komuniti yang mana dijalankan dalam bentuk itu. Tetapi apabila kita ingin mengutip wakaf, kita akan ada berlaku kengkangan undang-undang yang mengatakan wakaf tidak boleh. Tapi apa yang perlu, semua penyumbang wakaf nak kepada transparansi. Ke mana duit yang bagi. Jadi bila nak transparansi, kena ada undang-undang. Jadi tak habis. Itu pun saya tak nak sentuh. Tetapi apa yang saya buat sebagai seorang accountant, saya tubuhkan Persatuan Amanah Wakaf sebagai satu entiti supaya orang menyumbang tidak menyumbang di dalam kotak. Dia menyumbang di dalam satu entiti. Contohnya saya tubuhkan Persatuan Amanah Wakaf Semak Kajang, yang mana duit dia digunakan untuk membangun kemudahan charity kepada golongan komuniti pelajar sekolah itu sahaja. Berjaya, alhamdulillah. Kemudian bila saya pergi kepada Kolej Marabanteng, saya wujudkan Persatuan Amanah Wakaf dalam masa 8 bulan. Tidak ada undang-undang. Tetapi apabila ditubuhkan nama Persatuan Amanah Wakaf, dia menentu berdaftar. Bila berdaftar, menimbulkan kepercayaan. Bila menimbulkan kepercayaan, menyebabkan orang akan menyumbang. Tapi apabila kita dah menyumbang, kena adanya professional management yang memanagkan, yang menguruskan keuangan itu. Sebab itu dalam Persatuan Amanah Wakaf saya, tidak ada syarat, tetapi saya mengambil juru audit luar, mengeluarkan laporan keuangan yang diaudit oleh juru audit luar. Dan kesannya pada tahun yang kedua, saya mendapat sumbangan yang bertambah. Contohnya sepanjang bulan Ramadan tahun ini, Persatuan Amanah Wakaf Kolej Marabanteng telah mengutip 100,000 dan 100,000 dalam masa 1 bulan. Kenapa orang nak bagi? Kerana dia tengok mana itu dia berdaftar, mana itu ada laporan keuangan dan mereka melihat pihak projek. Okey, yang keempat yang saya kata tadi,
seperti kata dengan doktor mengatakan bahawa kita ada masalah hutang yang besar, hutang isi rumah yang besar, semuanya besar. Kalau perkara itu besar, kita ambil pada satu pendekatan, kalau salah tolong bantukan saya. Islam tidak ditubuhkan terus di Mekah. Dia tubuh bila hijrah. Jadi saya ambil konsep yang kita ada sekarang ni, kita kena buat satu sistem yang baru, sistem wakaf yang datang daripada wakaf ni, prinsip dia datang daripada Allah untuk kita, kan kerana Allah. Itu saja prinsip wakaf yang saya faham. Mungkin orang lain faham, mungkin cara lain. Jadi wakaf ni Allah suruh kita buat, kita buat untuk kita dan kita bagi kerana Allah. Habis. Kalaulah Rasulullah nak buat sistem wakaf atau sistem kewangan tu jika, sure tak jadi. Sebab itu platform asal. Dia pergi ke Madinah, platform baru. Di Malaysia sekarang kita ada ekonomi kapitalis yang telah berwujud dari tahun 1957 sampai sekarang. Dan kita telah dibagi keuangan. Kita telah dibagi kemudahan pinjaman. Dan kita telah enjoy. Kalau kita tidak alternatif. Tidak ada alternatif yang menunjukkan wakaf ni satu benda yang boleh jalan. Jadi saya rasa yang kelima yang paling penting sekali, kalau kita nak menjalankan wakaf ni, kita kena convert diri kita sendiri ni. Dan kita tidak boleh compare kita punya sistem wakaf ni dengan sistem kapitalis. Sebab tu kalau tadi dia kata saya tak nak buat kiraan kemiskinan berdasarkan komparatif. Begitu juga saya tak suka nak buat comparison GDP. Saya lebih suka nak buat comparison PPP, Purchasing Power Parity. Benda tu lagi tepat daripada GDP negara. Jadi kalau kita nak bincangkan perkara itu dan kita cuba ambil wakaf ni untuk join dengan apa yang ada, saya rasa kita tak akan pergi ke mana-mana. Jadi yang akhirnya sebagai conclusion, wakaf ni adalah tanggungjawab individu untuk menjalankannya dalam bentuk individu atau komuniti kecil. Kita jalan dahulu. Sebab wakaf yang ada di Malaysia ni terkenal dengan wakaf masjid tanah kubur. Kita nak talking sini yang saya sangat interesting adalah wakaf tunai. Di mana wakaf tunai itulah yang dapat kita boleh convert kepada perkara-perkara yang lain. Saya pernah terlibat waktu saya belajar di United Kingdom dahulu, bekerja dengan Oxfam. Oxfam ni satu charity body yang ditubuhkan pada tahun 1992. Tetapi sekarang ni, dia dah jadi satu organisasi yang paling besar di dunia. Masuk charity. Tetapi dalam website dia tulis, £1 yang dia dapat, 80p dia bagi kepada charity. 9p kepada pengurusan. 7p sebagai simpanan untuk akan datang. Adakah kita yang menerima wakaf sekarang ni, yang terlalu banyak wakaf kita ada menunjukkan dalam laporan begitu kepada penyumbang? Kita tidak. Jadi bila kita tidak, macam mana kita nak tarik orang tua menyumbang? Sebab benda ni adalah tanggungjawab kita dan juga tanggungjawab pemerintah dan juga tanggungjawab masyarakat untuk mewujudkan satu sistem yang baru. Kebetulan COVID-19 dah berlaku. Sebelum habis, COVID-19 dah berlaku dan people bercakap tentang new norm. Jadi wakaf ni adalah new norm untuk kita buat. We as the Muslim, we must believe dengan apa yang kita ada. Yang kapitalis itu dah semua out. Itu saya pandangan saya, Prof. Terima kasih. Ya, terima kasih Tuan Haji Hisham. Menarik. Terima kasih. Kita ada orang akademik, kita ada orang yang praktikal betul-betul. Tuan Zakaria, sebelum saya pergi, ada apa nak saya? Ya, saya tertarik dengan apa yang disebut oleh Prof Wan tadi, kemudian oleh Dr. Ridwan, kemudian Saudara Hisham. Bercakap tentang, dan Datuk sebut tentang lebuh raya, highway, zakat dan wakaf di Malaysia. Bagaimana? Perkara wakaf dan zakat ini jatuh di bawah jadual 9 senarai 2 butiran 1 Lembagaan Persekutuan. Itu bidang kuasa negeri. Ya. Sedangkan kalau kita nak menggerakkan dia, seolah-olah kita perlu pergi ke 13 negeri dan 1 wilayah. Ya, kerana undang-undang negeri itu mengikat negeri itu untuk jadi sebagai sebuah negara. Kita bergerak sebagai macam yang Dr. Ridwan sebut tadi, akta yang dicakap tadi adalah untuk wilayah sahaja. Dia bukan untuk atas nama negara. Dan saya melihat ini juga menjadi salah satu kekangan bagaimana kita nak menyelaras dan nak membina lebuh raya supaya wakaf dan zakat itu boleh berjalan lancar. Saudara Syam juga sebut tadi Oxfam dan bagaimana kalau di yayasan ada akta yang mengikatnya, ada Trustee Act, charity pun begitu juga. Ada satu saja undang-undang yang
menyelaras dan mengurusnya. Tapi kita dalam wakaf dan zakat ni ada 14 undang-undang yang mengikat. Jadi bagaimana kita boleh berjalan di sebuah lebuh raya yang besar. Tapi tuan-tuan, kalau kita lihat ya, saya bukan moderator, Datuk. Okey, tak apa. Saya ubah nanti. Dia boleh jadi panel, tak apalah. Saya seorang jadi moderator. Okey, begini. Kalau kita lihat kan, walaupun artikel 3 Perlembagaan Persekutuan Islam Agama bagi Persekutuan, tetapi jadual 992 Butiran 1 hal ehwal Islam ni hak negeri. Dia macam tidak ada kesinambungan antara pusat dan negeri, atas nama negara dan atas nama negeri. Tetapi pada tahun 1968 Majlis Raja-Raja Malaysia telah mengeluarkan satu dekri penubuhan MKI, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia. Dan dekri yang ada 17 pasal itu, 17 perkara itu memberi kuasa kepada Majlis Raja-Raja, MKI tadi menasihati Majlis Raja untuk menyelaraskan 3 benda. Undang-undang berkenaan Hal Ehwal Islam, menyelaraskan pendidikan Islam, dan yang ketiganya pentadbiran Hal Ehwal Islam. Maknanya di bawah MKI itu dan pergi kepada Majlis Raja-Raja, kita ada ruang untuk membina lebuh raya dalam perkara mengenai wakaf dan zakat. Cuma pada waktu ini kita lihat pembinaan lebuh raya itu belum cukup mantap, belum digunakan sepenuhnya walaupun dia punya infranya dah ada. Batunya dah ada dan sebagainya. Jadi di sini bagaimana boleh direalisasikan? Itulah duri dan ranjau yang telah dikemukakan oleh Tuan Zakaria di hadapan pertanggungjawaban Profesor Wan Mukhtar yang mengatakan zakat dan wakaf itu ialah pertanggungjawaban yang mesti kita luruskan dengan infrastruktur yang hebat. Benar. Ya. Jadi saya nak sambung boleh? Boleh lah. Boleh. Macam kita dah santai dah, tak ada masalah lah. Dah platform perbincangan dah ada, kita santai lah. Pemikiran untuk membina lebuh raya sudah pun bermula. Pelaksanaan pembinaan lebuh raya pun sudah bermula. Di peringkat bawah, di peringkat yang saudara Hishan Abdullah sebut pun dah bermula. Di peringkat negara, di peringkat jauhar yang Dr. Ridwan sebut pun dah bermula. Makanya ke depan dengan segala apa yang ada di bawah kerajaan yang di-Pertuan Agong yang diusahakan dan diuruskan oleh kerajaan PN sekarang, terbuka luas pembinaan lebuh raya untuk memastikan tanggungjawab dan kebertanggungjawaban kita membina sistem yang asing, yang berpisah, yang tersendiri daripada sistem riba yang mengekang seperti apa yang Prof. Nazari kata. Saya teruja sangat kaedah saudara Hisham kerana menggerakkan di peringkat masyarakat. Seperti yang kita di Wakaf pun menggerakkan di peringkat pemikiran dan sedikit sebanyak di peringkat masyarakat. Saudara Ridwan menggerakkan di peringkat masyarakat dalam bentuk satu sekolah tahfiz di Indonesia. Saya sudah pun menggerakkan di peringkat pembangunan Darul Husna di Kamboja. Bangunannya pun dah siap. Jadi sebenarnya ramuan-ramuan untuk pembinaan lebuh raya, kehebatan jentera zakat dan wakaf sudah pun bermula, dan saya yakin sangatlah masyarakat di Malaysia menunggu kedatangan gagasan ini dalam bentuk yang profesional. Apa yang maksud profesional? Memahami bahawasanya zakat dan wakaf ini adalah tanggungjawab orang Islam. Memahami zakat dan wakaf ini adalah untuk bertakarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Prof Wan. Ya saya. Tuan Haji Hisham kata kita tak perlu kepada highway.
kita boleh guna lorong tikus. Betul. Highway itu satu pengungkapan pelaksanaan saja. Ya. Itu sudah berlaku. Kalau kita naik Waze, W-A-Z-E, Waze, ya, dia buat sampai juga akhir-akhirnya. Highway, dia tak payah guna Waze dah. Kita tengok papan tanda je. Yang saya nak katakan ialah kita jangan terbawa-bawa dengan penempelan jentera Islam dalam jentera kapitalis dia ada. Betul. Saudara Hisham itu sudah pun berlaku. Di Malaysia, kita dah ada, katakan crowdfunding, dah ada. Kita panggil apa tu? Kita panggil kutu. Ya? Kutu crowdfunding yang illegal tu, illegal. Kutu tu illegal. Jadi secara keperintahan, undang-undang dibuat illegal, dibuat haram. Kerana apa? Kerana dia nak membuka jalan kepada lebuh raya sistem yang berteraskan kepada bank dan perbankan yang menggerakkan seperti apa Saudara Nazari kata, memperdanakan manusia dan segala macam. Bagi perahuan, pengamal yang menggunakan lorong tikus inilah yang akan berkongsi mengadakan lebuh raya, begitu kan? Betul. Dia akan munculkan sebagai satu komposisi penglebuh rayaan seperti yang Saudara Zakaria mahukan. Dia akan datang daripada orang miskin, datang daripada bawah. Ya, daripada atas, inilah tanggungjawab Jauhar yang orang tak kenal lagi. Mungkin orang dah kenal tapi buatlah. Nanti Jauhar tu saya nak tanya apa tu. Tapi nak pergi ke Prof Naziri dulu. Menariknya daripada apa yang kata Tuan Andi Hisham tadi ialah warisan yang kita warisi daripada penjajah yang berasaskan kepada sistem riba, sistem yang tidak Islam dan sebagainya. Jadi bagaimana kita nak runtuhkan warisan yang macam ni? Terima kasih Dato'. Jadi saya nak ubah sikit analogi yang tadi sebut highway dan lorong tikus. Saya nak bagi analogi baru iaitu kita naik perahu, naik bot atas sungai. Bawa barang-barang yang baik untuk diberikan kepada orang-orang di tebing dan sebagainya lah, kita bawa beras dan sebagainya. Tetapi apa yang kebanyakan masyarakat tak sedar, dia naik perahu ataupun bot itu, dia sedang melawan arus yang sangat kuat. Arus sungai kuat. Dia menolak bot tu ke belakang. Jadi dia kayuh ke depan. Dapat usaha kuat. Memang niat yang bagus dan terpuji. Tapi malangnya dia tak ambil kira, dia tak buat sesuatu tentang dia pergi masuk dalam sungai yang salah. Sungai ni arus dia kuat. Jadi akibatnya kesan kebaikan dia tak nampak sebab dia ke belakang. Sebenarnya dia buat benda baik. Tetapi benda buka tu terlalu besar dan dia menolak. Sebab itu masalah masyarakat semakin hari semakin susah. Sebab tu orang, anak muda kita sebagai contoh, saya bagi trend supaya orang ramai tak sedar trend, tapi menunjukkan masyarakat kita semakin susah. Sebab ambil contoh adalah kadar fertility dia panggil ataupun kelahiran anak. Dalam masyarakat kita dulu lebih kurang 5 hingga 7 orang anak, satu wanita. Dia akan lahir 5 ataupun 7 anak, seorang wanita umur antara 15 hingga 14 tahun. Tahu tak sekarang ini berapakah kadar kelahiran di Malaysia? Masyarakat yang hendak berkembang, dia kena ada kadar kelahiran lebih daripada 2.1 sebab dia nak ganti ibu bapa dia, kena kurang-kurang dia kena 2. Kalau dia dapat 2, dia stable population dia. Kalau dia dapat 2.1, dia akan berkembang. Kalau dia kurang daripada 2, masyarakat itu akan bertambah kecil. Penduduk bertambah kecil. Tahu tak apakah kadar kelahiran di Malaysia? Mungkin saya tanya ahli panel mungkin tak tahu. Saya kongsi statistiknya. 1.9 di Malaysia sekarang ini. 1.9. Menunjukkan bahawa penduduk kita, kalau kita tolak yang orang asing lah, sekarang orang Malaysia sendiri, dia semakin berkecil. Dan sebenarnya negara yang dikatakan maju dari segi ekonomi yang kita nak ikut tu, dia lagi teruk. Sebagai contoh, di Jepun 1.2.
Dia semakin kecil. Kemungkinan dia akan mempunyai masalah saiz ekonomi sebab dia tak ada pekerja-pekerja di kalangan anak muda sebab kadang-kadang sangat rendah. Di Singapura ada satu statistik, dia ada banyak statistik yang saya tengok kurang ada 0.9. Dia perlu 2 untuk stable, 2.1 untuk berkembang. Di Malaysia dia dah jadi 1.9. Maknanya ramai orang penduduk rakyat Malaysia dia tak nak anak ramai. Sebab apa dia tak nak anak ramai? Sebab kos hari hidup dia tinggi. Kita tengok anak muda Islam, dia kahwin lewat. Kalau dia ada anak pun, anak dia seorang 2 orang sahaja. Ratanya kurang daripada 2 sekarang ni. Kenapa? Kerana masalah ekonomi. Kenapa? Adakah Islam boleh, kenapa kita ada wakaf, kita ada zakat, sepatutnya kita boleh selesaikan masalah. Sebenarnya saya telah menghadiri seminar, saya dah dengar tentang potensi zakat dan wakaf ni semenjak lebih daripada 20 tahun orang bincang dekat bincang ya. Sampai saya ni jadi tua. Tokmu dah pencen sekarang ni. Pencen apa berapa kali pencen dah. Prof, balik semula apa yang Prof Wan sebut tadi. Prof Wan katakan bahawa sebenarnya itu potensi zakat dan wakaf ni orang dah bincang lama tapi masalah masyarakat semakin teruk. Sebab apa? Dia duduk dalam sungai yang arus dia kuat menolak dia ke belakang. Walaupun dia buat kita tak kata potensi lagi. Kita tak mau kata potensi lagi. Kita kata kebertanggungjawaban. Atas bahu kita. Saya tambah. Okey, nanti dulu. Saya nak yang belum tambah ni, saya nak pergi kepada Dr. Ridwan dulu. Tu dia cerita bagaimana bulldozer duduk di Johor nak buat highway untuk kita. Tak sudah ni. Enjin pun tak bunyi lagi. Macam mana ni? Okey, terima kasih Datuk. Terlebih dahulu saya kena qualify. Saya tidak mewakili Johor. Tak apalah. Dia terlibat dengan secara langsung dengan Johor dan juga Yayasan Wakaf Malaysia ni. Bagaimana disebutkan oleh Syekh Zakaria dan juga Prof Wan, lebuh raya itu memang dah ada. Cuma kita tidak gambling sepenuh tenaga untuk membuat yang besar. Saya ambil contoh lah. Salah saya 2-3 tahun lepas mungkin ada satu cadangan untuk wujudkan zakat nasional. Sebagaimana di Indonesia dia ada Baznas, Badan Zakat Nasional Indonesia. Kalau kita compare dengan Indonesia, walaupun negara dia besar, rakyat dia ramai, tapi collection zakat dia masih lagi sangat-sangat sedikit berbanding dengan Malaysia. Maksudnya dari sudut zakat kita boleh dikatakan berjaya lah. Tetapi kalau di sudut wakaf, kita masih jauh ketinggalan. Sebab apa? Ini yang Cik Isham sebut tadi. Sebab peraturan perundangan. Kita kena menghormati perundangan yang sedia ada. Maksudnya setiap urusan zakat dan wakaf adalah di bawah kerajaan negeri. Cuma yang saya boleh menyatakan di sini, perlu di peringkat Kerajaan Persekutuan untuk memperkukuhkan polisi dan dasar zakat dan wakaf untuk digunakan pakai secara bersama di peringkat setiap negeri. Setuju. Bagi saya, tidak boleh ada tidak boleh ada perbezaan dari sudut pelaksanaan zakat ataupun pelaksanaan wakaf. Saya ambil contohlah Prof. Mungkin ada setengah negeri tidak menggunakan. Tapi Doktor, saya duk tengok antara federal dengan negeri ni, macam kita perlu kepada seorang yang betul-betul bijak dan ada tulus yang jelas untuk menyelesaikan. Tak selesai. Macam mana nak buat ni? Setuju. Dia ini sekadar pandangan saya lah Prof. Kita mempunyai ramai players, tetapi kita lack of leaders. Ini kita perlukan leader ni sebenarnya. Leader yang berani ke depan, cakap betul-betul, tidak ada risiko. Sebab kita buat kerja ni kerana Allah, wakaf ni atau zakat ni kerana Allah, tidak ada kepentingan peribadi pun. Jadi kalau leader ni mempunyai sifat yang sedemikian, sebagaimana saya sebut tadi, insya-Allah Malaysia boleh ke depan jauh. Sebenarnya negara-negara di luar sana, ni pengalaman saya Prof Turki dan sebagainya, dia menanti Malaysia ni bila nak bangun. Sebab kepakaran banyak ada di Malaysia. Prof Wan tahulah, kita ada kepakaran. Kepakaran kita ni tidak menonjol dalam negeri. Kita banyak menonjol di luar negara. Kelemahan kita. Jadi di peringkat, bagi saya, peringkat Johor perlu menyediakan satu polisi, dan Menteri Agama pun kena setujulah dengan dasar-dasar yang satu tim khas sepatutnya diwujudkan untuk mengkaji balik dasar dan juga dasar wakaf kita.
Dan saya juga pernah membawarkan, mencadangkan wujudnya tabung wakaf negara. Ya, berkaitan dengan COVID-19 isu ni, bila mana kita berhadapan dengan isu coronavirus COVID-19, wakaf tidak bersih. Yang nampak menonjol sekarang ni adalah zakat. Ya. Zakat hanya membantu dari sudut membantu rakyat yang susah makan dan sebagainya. Tetapi perkara asas aset negara itu tidak berdasarkan kepada wakaf. Saya ambil contoh. Sesuatu projek untuk Kementerian Kesihatan nilainya berjuta. Ya. Dan kita tidak boleh gunakan wang zakat sewenang-wenangnya untuk pembelian aset. Ya. Di sini perlu wujudnya tabung wakaf negara. Dan dalam penilaian saya, kalau kita punya ketenangan awam seramai 1.6 juta, kalau boleh contribute RM10 seorang pun dah berapa juta sebulan. Itu wakaf tunai lah. Wakaf tunai, ya. Saya tak sentuh wakaf aset, Prof. Sebab wakaf aset ni dia kompleks, kita sebut. Jadi kalau wakaf tunai ni peringkat kerajaan persekutuan boleh impose satu polisi supaya tekanan awam mengeluarkan ikhlas memberi wakaf RM10 sebulan pun, insya-Allah kita dah ada ratusan juta setahun. Itu belum lagi sumbangan daripada syarikat korporat. Sebab itu, Prof, polisi pengecualian cukai ke atas dana wakaf tunai akan melonjakkan dana wakaf di Malaysia. Sebab korporat memang nak bagi. Tetapi ada tak insentif? Mereka of course lah, Prof, sebagai business, kalau ada insentif saya lebih. Okey. Tuan Haji Hisham nama tak duduk angkat tangan duduk sekali. Macam mana ni? Dia dah tak tahan nak bagi dia punya. saya nak sambung apa yang cakap oleh Profesor saya pasal tampan kan, masuk air. Sebenarnya konsep kita dekat Malaysia sekarang ni, saya sebagai sarawak-sarawak accountant, bila kita buat account, kita buat company public listed ke tak public listed ke, kita punya aim adalah profit. Tetapi kita saudara Islam, apabila talking about wakaf, kita lupa satu perkataan yang paling penting, barakah. Barakah adalah perkara yang paling penting. Barakah itulah yang menyebabkan hati manusia terbuka untuk menyumbang. Barakah juga yang menyebabkan orang tidak akan merosakkan harta wakaf. Kita cuba buat satu percubaan sosial. Kita tahu satu kerusi di satu taman. Kita tulis ini adalah MPKJ punya. Satu lagi, kerusi ini dibahagi oleh wakaf. Kita dapat lihat kerusi yang dibahagi oleh wakaf tidak akan rosak. Sebab apa? Barakah tu kami. Yang kedua, saya teringat ayat Al-Quran yang mengatakan, jika kamu manusia bergantung kepada aku, yakni Allah, aku akan mudahkan urusan. Tapi jika kamu bergantung pada manusia, maka aku serahkan urusan kepada manusia. Macam itulah kita sekarang ni. Bila kita nak menjalankan masalah zakat, bila kita nak menjalankan masalah ini, kita akan pergi pada kerajaan. Kita akan pergi pada kerajaan. Pergi pada majlis agama Islam. Pergi pada kerajaan. Sampai bila kita nak habis perkara macam tu? Tuhan akan tanya besok individu di akhirat. Kita tak tanya kerajaan Malaysia akan jawab untuk kamu. Dia tanya individu. Saya sebagai practical accountant, saya tengok individu kena mulakan langkah. Sembahyang, disuruh bersembahyang, individu yang pergi ambil wuduk dan bersembahyang. Wakaf, bila disuruh, perbincangan bagus. Jauhar bagus sebagai satu framework untuk wakaf. Tetapi wakaf tu mesti start dengan nukleus. Maknanya individu itu sendiri yang pergi. Perkara yang ketiga, apabila ada perkara kejayaan untuk wakaf, tidak macam zakat. Zakat dah memang ada SOP dia. Dalam Quran dia kata macam mana nak kutip, macam mana siapa nak bagi. Tetapi untuk wakaf tidak ada. Sebab tu untuk kejayaan wakaf kita perlukan 3 prinsip yang utama. Kita perlukan professional management yang manage that wakaf. Kita perlukan transparent administrative untuk tunjuk ke mana duit wakaf. Dan kita perlukan ada accountability between funding dengan yang tukar using the funding. Yang itu kita tak ada. Jadi bila kita tidak ada, WhatsApp kan dah ada. WhatsApp tu akan menceritakan benda yang bukan betul. Jadi kalau untuk kejayaan wakaf di Malaysia ni, pertama prinsip yang paling penting, kita kena menjemput barakah dalam Malaysia. Menjemput barakah. Barakah tu yang paling penting. Barakah tidak boleh dikesan dengan profit. Profit kita dapat perniagaan 1 juta, dapat profit 500,000. Itu profit. Barakah ni kita tengok. Okey, yang keempat yang paling akhir saya buat, mufakat ada MRSM seluruh Malaysia. Bila COVID datang tadi dia kata duit zakat boleh bagi. Mana dia duit wakaf?
saya jalankan kutipan wakaf untuk semua cawangan MRSM, Kolej Profesional Mara dan kolej itu selama sebulan. RM1 satu orang saya minta. Kita dapat RM100,000 dalam masa sebulan dan kita distribute kepada 2,000 penerima. It's very easy. Tetapi yang paling pentingnya leadership. Kita perlukan seorang leader untuk buat begitu. Kemudian kita perlukan professional manager untuk menguruskan. Kita tidak ada professional manager untuk uruskan. Kita perlukan train ustaz-ustaz yang berbentuk yang popular di TV itu untuk membincangkan perkara wakaf ni sebagai part of life. Bukan nak ceritakan perkara lain tu biarlah habak lain, tapi wujud ke satu section untuk part of life. And then yang paling penting sekali, generasi baru, anak-anak kita yang tingkatan 5, yang masuk tahun pertama universiti, mereka tidak dapat exposure buat wakaf. Dan di pihak yang atas tu pula tidak ada collaboration. Yang tukang buat polisi, dia akan buat bincang tentang polisi. Yang tukang buat bentang kerja, dia buat bentang kerja. Gap tu siapa yang nak isi? Kita sekali ada masalah gap. Golongan muda tidak didedahkan dengan wakaf. Golongan ustaz selebriti berceritakan tentang sembahyang tahajud, bagus. Tetapi macam mana wakaf tu? Macam mana wakaf tu untuk bagi barakah pada masyarakat? Itu perkara-perkara. Jadi perkara tu. Itu saja dalam Okey. Nanti sebelum pergi ke Tuan Zakaria, bagi sikit komen kepada Prof. Prof Wan dulu. Saya masih berminat untuk menggunakan analogi lebuh raya. Sebab Malaysia dan negara-negara lain ada perbezaan. Malaysia dia punya undang-undangnya memang structured. Saya datang daripada jalur undang-undang dan saya melihat dan mengkaji keadaannya. Apakah undang-undang kita menghalang untuk membina lebuh raya? Saya kata tidak. Kalau kita tengok undang-undang 14 buku undang-undang yang ada di setiap negeri dan satu wilayah itu, dia tidak menghalang. Cuma di new normal ini, kita perlukan arkitek untuk membina lebuh raya yang hebat. Dia bermula dengan arkitek. Reka bentuknya, bagaimananya. Kita ramai kontraktor, tapi sangat kurang arkitek. Bagaimana undang-undang yang cantik itu, kita perlukan tafsiran baru. Undang-undang tidak menyekat kita, malah dia memberi kukuh kepada kita. Kita lihat contohnya, macamlah Trustee Act dan sebagainya. Dia mengawal. Kita tengok macam bank negara. Bank negara mengawal bank komersial. Dan dia ada peraturan. Kalaulah pihak berkuasa tadi, dia tak payah jadi pemain. Dia jadi regulator. Barulah wakaf itu akan tumbuh dengan. Jadi realiti sekarang ni, regulator tu bermain sendiri ke ataupun Yes. Dia kadang-kadang dia jadi pemain, dia turun padang saya. Dua-dua dia main. Sebab tu kita susah nak tumbuh seperti apa yang Saudara Hisham sebut di luar negara. Seperti apa yang Dr. Ridwan sebut. Pakai-pakai kita pergi ke luar negara. Sedangkan kita boleh buat kalau kita mau. Cuma itulah new normal tu. Tafsiran baru, pemikiran baru. Itu bab wakaf. Dan satu lagi bab zakat contoh. Cepat-cepat sikit. Prof Wan. Hari ni kita bercakap tentang zakat adalah tentang collection dan distribution. Kita jangan lupa bahawa kalau tidak ada penyumbang, collectionnya berkurang. COVID-19 ini akan membuktikan kepada kita bahawa penyusunan kekuatan itu tidak hanya kepada collection, strategi nak collect itu ni. Sebab tu kalau orang sebut zakat an-numu kan, zakat itu menyuburkan. Bagaimana zakat boleh menyuburkan? Bukan zakat itu keluar, dia boleh tanpa apa-apa usaha, pemberi zakat tu akan subur begitu saja. Pada saya, pihak yang bertanggungjawab kepada zakat, dia perlu lihat juga untuk menyuburkan penyumbang-penyumbang itu. Putaran ataupun kitaran ekonomi itu perlu berlaku di situ. Ini masalah regulator ni. Prof Wan, tak ada lagi duk angkat tu. Jangan payah lah. Saya nak bagi satu round soal lagi dia. Okey. Macam ini, saya yakin
semua panel bersetuju ke depan wakaf sangat-sangat memberi kekuatan kepada pembangunan ekonomi umat Islam di Malaysia. Ini kita setuju. Kita juga setuju perlu mengadunkan hal-hal perundangan di peringkat atas untuk memberi sokongan dan dukungan kepada peringkat-peringkat yang sudah pun berjalan di peringkat bawah yang saudara Hisham buat. Ini dah banyak contoh-contoh pergerakan di peringkat masyarakat ini. Tanpa adanya satu imam besar menyatakan begitu, sudah pun berjalan. Cuba tengok saja berapa jumlah NGO yang kutip duit untuk melaksanakan tugas-tugas dan kebertanggungjawaban, mencari barakah, mencari hidayah dan taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin kongsikan, kalau kita bincang dalam mesyuarat ini, nak pergi peperangan Badar atau tidak? Mungkin kita tak akan pergi. Jadi cara saudara Hisham buat itu, saya sangat suka kerana dia memberi sokongan dan dukungan kepada cara orang atas nak buat. Dia panggil push factor. Dan pull factor juga dia buat. Saudara Hisham, saya nak ucapkan jazakallah. Terima kasih. Kerana usaha yang begitu, saya pun sangat suka hal begitu. Cuma apa yang saudara SS dan juga Dr. Ridwan kata, kita kena ambil ingatan gerakan-gerakan di peringkat legislator dan mungkin manipulator. Kita perlu benar dia buat satu undang-undang. Undang-undang pun dah ada. Undang-undang kita ialah kerajaan yang di-Pertuan Agong. Pengurus kerajaan ini boleh bertukar bila-bila masa. Dan kitalah yang menggerakkan di peringkat rakyat ini, menunjukkan kepada mereka yang dilantik sebagai pengurus itu oleh yang di-Pertuan Agong. Parlimen boleh buka, kita pergi saja perang Badar. Dia bukan perang, dia satu orang di antara pemikir dan juga pelaksana. Silakan. Terima kasih. Prof Nazirin, apa nak tambah? Dia orang ni nak pergi sebagai ibadat haji gitu, makanya tak ada sistem dah. Saya nak okeylah, oleh kerana orang tak nak pakai saya punya analogi sungai, saya balik ke highway. Cuma saya nak bagi tahu masalahnya ya, dalam highway kita ni yang kita buat tadi ni, ada orang langgar trafik, dia langgar arus. Jadi bila kita masuk highway nak bawa ke depan ni, rupa-rupanya besar-besar datang langgar kita ke belakang. Jadi kita punya projek bawa kebaikan ni ada menghadapi banyak masalah sebab kita buat tak tahu, kita kurang berbincang tentang adanya anasir-anasir di dalam highway yang melawan arus itu ni. Itu yang sebut tadi adalah riba tadi, dia besar sangat dan dia semakin besar dan orang macam tak bincang dia semakin besar. Siapa dia tu regulator ke? Kan, ini adalah industri riba ni. Industri riba. Disokong oleh regulator. Disokong regulator. Dan dia baik jelas lah. Saya bagi contoh. Adalah. Kita ajak anak muda, untuk menyumbang kepada wakaf dan zakat. Pada masa yang sama, industri ni dia masuk anak muda buat duit kahwin 100,000. Jadi anak muda kita akhirnya tak cukup duit. Dia tertipu dengan industri. Belanja beli kereta baru yang mewah, baru kerja. Kemudian jadi bila dia dah susah, dia bagi sumbangan ni kepada zakat dan wakaf sikit sangat sebab dia, ada yang tak bayar zakat, dia kata dia banyak hutang, banyak tanggungan, kenapa dia kena bayar zakat? Dia bukan orang yang boleh, dia tak layak untuk dia tidak ada tanggungjawab membayar zakat kerana beban hutang. Jadi saya nak bagi tahu di sini ialah satu industri kapitalis riba ni sedang bergiat rancak dan besar dan sentiasa berkembang. Inilah menjadi penghalang kepada perkembangan zakat ataupun sumbangan zakat dan wakaf. Penghalang tu tetap ada. Dan dia semakin besar. Dia semakin besar. Dan kita akan datang pun, 20 tahun akan datang, dia masih lagi nak balik kita dengar kebijaksanaan daripada Dr. Ridwan macam mana dia dengan teori dia.
Silakan Dr. Ridwan, ya. Okey Prof, saya nak share sikit pengalaman saya sebagai practitioner wakaf. Saya pada tahun 2015, lebih kurang 5-6 tahun lepas, saya rujukkan wakaf kooperatif. Tapi saya tak buat di Malaysia sebab yang Cik Syam sebutlah, isu perundangan kita kan. Saya nak test, boleh jalan ke tak? Tak boleh jalan. Ini yang saya jumpa di daerah Garut yang kita bicarakan sebelum forum ni. Sebenarnya wakaf kooperatif boleh berjalan dan bergerak lancar di Indonesia. Kalau di Indonesia boleh berjalan dengan lancar, kenapa kita tak boleh buat di Malaysia? Kalau kita kata nak bangunkan pembaharuan ekonomi kan, dalam keadaan di mana kita sentiasa dilanyak oleh sistem riba yang Prof Nazri sebut tadi itu. Okey. Kita ada. Jadi saya nampak bahawa kalau nak mengharapkan zakat sebagai alternatif ataupun sebagai solusi kepada persoalan ekonomi ummah, saya rasa mungkin tak sesuai zakat ini. Sebab dia ada kategori 8 asnaf yang perlu kita jaga kan. Walaupun tingkat main dan lembaga zakat negeri ada menyediakan kaedah ataupun kemudahan, contohnya perniagaan kecil gunakan food truck dan sebagainya, tetapi tidak dapat selesaikan sepenuhnya persoalan masyarakat. Jadi saya nampak dan saya yakin dengan kaedah wakaf ini boleh berjalan, dan saya telah buktikan di Indonesia dengan menggunakan kaedah wakaf kooperatif ini, kita bagi contohnya pinjaman Qadul Hasan tanpa ada sebarang interest, tetapi kita monitor. Ini kita katakan kita monitor. Maksudnya berdasarkan ekonomi, gunakan wang pelaburan, tetapi kita tak janjikan sebarang return kepada orang yang pewakif lah. Kita tak janjikan sebarang pulangan. Mungkin masuk stage yang ke depan, mungkin kita akan buat kaedah sedemikian. Jadi untuk penyelesaian jangka pendek Malaysia ni di peringkat mikro dia, sebab tu saya kata tadi undang-undang itu perlu. Satu, undang-undang di peringkat keketuaan yang berkaitan dengan wakaf, di mana saya mencarankan diperbanyakkan mutawalisah. Sekarang ini apa yang berlaku di industri di Malaysia ini adalah orang bergerak, macam Cik Isyam bergerak. Mungkin saya tak pasti, mungkin Cik Isyam tidak ada status mutawali. Dari sudut undang-undang mungkin dah salah. Tetapi itu bukan faktor dia. Yang penting bagaimana yang kita katakan adalah hubungan kita dengan Allah ni, kita Allah yang tahu. Cik Isyam mencari barakah. Dari sudut accountability tu di mana? Maksudnya duit dana tu dari mana, bagaimana diuruskan, accountability, reporting system seperti itu kena ada. Sebab itu peringkat KOHA sendiri kena bekerjasama dengan setiap main untuk mewujudkan satu sistem mutawali yang tersusun. Orang yang nak apply orang status mutawali ini adalah orang yang betul-betul ikhlas. Kita tahu background dia siapa, bukan nak main gedah bagi begitu saja. Ini antara cabaran yang dihadapi di peringkat Majlis Agama Islam oleh Persatuan lah. Jadi bila kita nak wujudkan hospital wakaf, mendapat cabaran yang banyak. Sebab dana itu satu dana yang besar dan juga memerlukan satu mekanisme macam mana nak laksanakan hospital wakaf pertama di Malaysia. Jadi ini Prof, berdasarkan pengalaman saya meyakini kita mula dengan skala kecil dulu dengan menggunakan kaedah wakaf kooperatif ini. Mungkin kita boleh, Majlis Dakwah Negara boleh ambil inisiatif, kita boleh bincang dengan Prof Wan, orang kuat koperasi kan. Kita gerakkan bersama-sama Prof, wakaf kooperatif ni. Boleh. Bila masa? Boleh insyaAllah. Lebuh raya dah ada dah, kita jalan. Itu dia kata ada. Kita minta masa kita ni. Ada Tuan Haji Syam nak tambah sikit lah. Jangan panjang sangat lah. Saya beritahu tadi yang pertama tentang apabila kita nak jalan, kita tidak boleh lari daripada berhubungan antara pihak kerajaan, pentadbir, rakyat biasa. Mesti ada hubungan. Jadi hubungan yang saya masukkan di sini adalah kita kena follow lah, follow amri kan, pemerintah. Tetapi ada masa, sebab tu dalam Islam yang rukun Islam yang kedua, dia suruh kita sembahyang. Sembahyang ni ada dua. Satu sembahyang fardu, yang mana kita buat berjemaah dapat banyak. Tetapi ada pula sembahyang kita buat sorok-sorok, sembahyang sunat. Jadi ada projek yang kita buat sendiri dalam bentuk komoditi, mikro, wakaf. Kita jalankan dulu. Kalau tidak, kita tak ada. Kalau kita nak itu, at the same time, pihak pentadbir, dia menjalankan juga dalam bentuk perundangan supaya mana itu jadi legal. Yang ketiga, tentang golongan muda. Golongan muda sekarang ni semua duduk di gadget. Kalau kita dapat galakkan golongan muda, setiap kali nak main gadget tu, RM1 dia wakaf daripada gadget dia, masuk dalam satu tabung wakaf. Banyak kita dapat. Sebab golongan muda, dia nak bayar wakaf dalam bentuk macam tu.
Okey, yang keempat, yang paling akhir sekali, kita selalu bila kita menggunakan kutipan, bila kita gunakan istilah wakaf, kita akan dihalang oleh undang-undang. Begitu juga apabila korporat, bila saya bekerja dengan syarikat korporat, bila kita nak bagi donation, kalau CSR, semua orang accept. Corporate Social Responsibility. Actually, CSR itulah wakaf. Begitu juga dekat luar negeri. Waktu saya bekerja di United Kingdom London, accountant atau lawyer, ada company akan bagi gratis. You boleh gratis, buat kerja free. Kita kat Malaysia tak ada. Kemudian lawyer di sana akan buat pro bono. Kita tak ada. Tapi bila kita nak sebut di Malaysia, kita nak buat jadi peguam wakaf, rasanya tak boleh dapat income untuk kita. Perkara-perkara macam tu, konsep macam tu yang kita tidak ada di Malaysia ni. Jadi saya kata benda ni nak tunggu maturity lambat. Ada yang berkata nak tunggu 50 tahun lagi pun tak akan terjadi. Betul. Tapi benda ni sekarang ni, dia akan tanya, Tuhan berkata kepada kita, dia tidak mau melihat kejayaan kita. Dia nak tengok usaha kita. Apa usaha kita? Adakah usaha kita hanya nak tunggu undang-undang tu diluluskan, ditermaktub akta undang-undang, ada kertas kata wakaf, macam-macam benda tu. Jadi jalankan dulu, tentang perundangan tadi kata, saya bukan mutawali, tetapi saya tubuhkan Persatuan Amanah Wakaf di bawah Register of Society. Is legal. Jadi kalau awak datang, saya pernah ditanya oleh pihak Baitul Mal Selangor, macam mana you kutip duit? Ada yang report sebab bila duit tu banyak, saya tunjukkan ini dokumen. Saya ditubuhkan di bawah Register of Society. Sebab itu saja undang-undang yang ada yang membenarkan. Yang kedua, kita dah buat akaun tu. Kemudian kita wujudkan pula pemegang amanah yang dilantik. Kita tunjuk transparansi. 7 minit dia tengok akaun tu, dia balik. Jadi kalau tunggu undang-undang yang betul, let Jawhar meneruskan kerja dia, dan kita support. Kita support daripada bawah supaya kita nampak ekonomi wakaf tu. Dia punya falsafah. Saya nak cadang kita guna model saudara Hisham ini ke depan. Dan juga menggesa kawan-kawan Sakarya mempercepatkan pelindungan undang-undang. Sebab lebuh raya kita sudah ada. Dan saya nak ingatkan ada beberapa penyangak di situ. Ingat lebuh raya wakaf ini ada. Apa dia? Siapa penyangaknya? Ialah endowment. Penyangak. CSR. Penyangak. Filantropi pun penyangak. Perkataan pun penyangak. Ini penyangak lebuh raya wakaf yang cukup kita dah lebih masa banyak dah ni. Ambil masa yang pendek Tuan Sakarya. Simpul dalam masa yang pendek saja. Itu kita sudah situlah. Saya nak kata begini, peranan Majlis Agama yang berkuasa dalam hal ehwal ni, dia ada 3. Satu, menasihati Tuanku Sultan dalam perkara hal ehwal Islam selain daripada fatwa dan kehakiman. Yang kedua, tanggungjawab ialah memperkasakan ekonomi umat. Dan yang ketiga, memperkukuhkan kesejahteraan sosial. Kalau kita boleh lihatlah, ini pengendali-pengendali ini melihat di bawah klausa ekonomi itu, kita gerakkan wakaf dan zakat. Bukan wakaf dan zakat itu berdiri di satu sudut yang lain, yang ekonomi ini dan lain. Dan kalau ini boleh dibuat, insya-Allah kita kata nak legalizekan apa-apa yang ada sekarang sudah boleh. Dan untuk Saudara Hisham, saya ada solusi. Next week kita jumpa. InsyaAllah. Apa yang telah dibuat. Saya nak kongsi 2 perkara saja. Sela. Contoh pelaksanaan. Contoh pelaksanaan ikut undang-undang di peringkat universiti ada di UPM atas nama Wazan. Bergerak cukup baik dan cukup hebat. Kedua, cadangan saudara Dr. Ridwan untuk kita tubuhkan tabung wakaf negara dengan diberi pengiktirafan mutawali yang ada di situ pun kita kena gerakkan secepat mungkin kalau boleh besok. Terima kasih Dato'. Okey. Terima kasihlah. Itulah perbincangan kita. Kalau kita pergi lagi 3 jam tak habis. Dan pertama sekali saya terima kasih kepada semua panel tetap dan panel jemputan. Dan dengan para penonton, minggu depan kita akan ada satu perbincangan lagi tentang
ekonomi pertanian. Minggu satu lagi ialah tentang ekonomi perbankan. Jadi kita cuba akhir sekali kita akan buat dalam skala yang lebih besar, mungkin dalam perbincangan dengan flow dan sebagainya. Jadi itu satu forum yang kita boleh membuat banyak kesimpulan, dan segala panel yang kita jemput ni kita akan jemput menjadi panel dalam persidangan yang besar. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Okey, sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.